Hak asasi kanak-kanak. Pengenalan. Kanak-kanak merupakan sebahagian daripada masyarakat yang amat penting yang menjadikan aset negara dan menyumbang nadi pembangunan negara pada masa hadapan. Pada tahun 2008, terdapat 10.5 juta kurungan 37.9% orang kanak-kanak daripada 27.7 juta penduduk Malaysia. Dengan ini, pihak kerajaan amat prihatin kepada kesejahteraan dan kepentingan kanak-kanak. Sehubungan ini, Malaysia telah meratifikasi Konvensyen mengenai hak kanak-kanak atau Convention on the Right of the Child (CRC) pada 17 Februari 1995. Konvensyen ini telah memberi tumpuan kepada kebajikan dan kehidupan kanak-kanak yang menjurus kepada aspek kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan. Sebahagian sebuah negara kepada pihak CRC, Malaysia amat prihatin dan komited terhadap tanggungjawab untuk memastikan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak yang merupakan generasi pewaris negara pada masa hadapan. Kepentingan golongan kanak-kanak jelas dibuktikan dalam Wawasan 2020, di mana institusi keluarga dan kanak-kanak merupakan salah satu fokus yang amat diberi keutamaan dalam usaha negara mencapai status negara maju di samping melahirkan masyarakat yang sesama dan penyayang. Definisi kanak-kanak didefinisikan sebagai seorang yang di bawah umur 18 tahun seperti yang termaktub dalam Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak dan Akta Kanak-kanak 2001. Pernyataan Dasar Hak Kanak-kanak. Dasar kanak-kanak negara adalah satu dasar mengenai hak kelangsungan hidup, perlindungan, perkembangan dan penyertaan kanak-kanak agar dapat menikmati peluang dan ruang untuk mencapai perkembangan holistik dalam persekitaran yang kondusif. Pernyataan Matlamat Hak Kanak-kanak. Dasar kanak-kanak negara bertujuan untuk melahirkan individu yang sihat, cergas, berilmu, inovatif, kreatif, berjati diri, berdaya saing, progresif dan mempunyai nilai-nilai murni. Latar belakang hak kanak-kanak. Konvensyen mengenai Hak Kanak-kanak CRC telah dibentang pada 20 November 1989 dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Bersatu yang ke-44 dan sudah mula diterima pakai. Konvensyen Kanak-kanak merupakan satu dokumen memberikan perlindungan kepada kanak-kanak dari segi aspek pengabaian, penderaan, eksploitasi, menjamin kanak-kanak mendapat haknya. Keperluan mewujudkan hak kanak-kanak adalah untuk banyak negara tiada struktur perlindungan bagi kanak-kanak. Perkembangan sihat kanak-kanak amat penting. Kanak-kanak lemah jika dibandingkan dengan orang lain. Kanak-kanak mudah terjejas oleh apa jua yang dilakukan atau tidak dilakukan. Kanak-kanak tidak berhak mengundi dan tidak mempunyai pengaruh politik dan ekonomi. Prinsip-prinsip Konvensyen. Kanak-kanak tidak seharusnya didiskriminasikan. Kanak-kanak mempunyai hak kepada kehidupan dan perkembangan. Kanak-kanak terbaik. Kanak-kanak mesti diberi keutamaan. Kanak-kanak harus diberi peluang melibatkan diri secara aktif dalam semua perkara yang menyentuh kehidupan mereka dan diberi kebebasan untuk menyuarakan pendapat mereka. Tujuan Konvensyen untuk mengelakkan pengabaian dan penderitaan, untuk menjamin kanak-kanak akan mendapat haknya, untuk memberikan perlindungan kepada kanak-kanak dari segi fizikal dan juga mental. Itu adalah tujuan Konvensyen. Pasukan Perlindungan Kanak-kanak PPKK diperubahkan di negeri dan daerah provinsi sebagai sistem sokongan kepada perkhidmatan perlindungan kanak-kanak. Di antara aktiviti yang dikendalikan oleh PKK adalah pusat kanak-kanak yang dirancang dan dilaksanakan mengikut keperluan masyarakat setempat. Dalam agenda menyejahterakan kanak-kanak, kerajaan sentiasa berusaha memastikan perlindungan, pemulihan dan pembangunan kanak-kanak diteruskan bagi menjaga kebajikan dan kepentingan mereka.
Sebagai sebahagian daripada komitmen kepada pelindungan dan kesejahteraan kanak-kanak, kerajaan telah mengesahkan dan menandatangani Konvensyen berikut. Konvensyen Hak Asasi Kanak-kanak pada tahun 19 Mac 1995, Konvensyen Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita pada 4 Ogos 1995, Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 138, Umur Minimum untuk Diambil Bekerja 1997, Konvensyen Pertubuhan Buruh Antarabangsa 182, Bentuk Buruh Kanak-kanak yang paling teruk pada 10 November 2000. Usaha kerajaan ialah Akta Kanak-kanak 2001 digubah dengan menggabungkan Akta Mahkamah Juvana pada 1947, Akta Perlindungan Wanita dan Gadis 1973 dan Akta Perlindungan Kanak-kanak 1991. Pergubalan akta ini mengambil kira prinsip konvensyen mengenai hak kanak-kanak. Akta tersebut mewajibkan pengamal perubatan, ahli keluarga dan penyedia perkhidmatan penjagaan kanak-kanak melaporkan kes penderaan kanak-kanak. Berikutan itu, kes penderaan kanak-kanak yang dilaporkan menunjukkan peningkatan daripada 1036 pada tahun 2001 kepada 1656 pada tahun 2005. Akta tersebut juga memberi penekanan kepada tanggungjawab dan pelibatan ibu bapa dalam pemulihan kanak-kanak dan menangani ketidakharmonian dalam keluarga melalui penyediaan bengkel interaktif. Mahkamah KAS dikenali sebagai Mahkamah Kanak-kanak yang diketuai oleh seseorang magistrat dengan 2 penasihat daripada kalangan orang awam ditubuhkan pada tahun 2002 untuk mendengar kes berkaitan kanak-kanak. Kes keganasan terhadap kanak-kanak bukan lagi asing di dada akhbar maupun di mata masyarakat. Keadaan rumah tangga yang porak-poranda dan ibu bapa pengisap dedah menjadi punca penderaan kanak-kanak ini berlaku. Perkara ini mendorong penjaga untuk tidak berfikir panjang dan melepaskan geram terhadap anak mereka. Keganasan yang sering berlaku terhadap kanak-kanak adalah seperti pengabaian, penderaan mental dan fizikal dan mencabul. Keganasan ini boleh meninggalkan kesan yang mendalam terhadap kanak-kanak seperti mengalami trauma yang teruk dan ada di antara keganasan tersebut boleh membawa maut. Selain ibu bapa, pengasuh atau pembantu rumah juga sering dikaitkan dengan kes ini di mana mereka melepaskan geram terhadap anak ketika ibu bapa anak jagaan tiada di rumah. Golongan dewasa terutama sekali ibu bapa yang sepatutnya melindungi dan memelihara anak-anak yang sebaliknya menjadi punca permasalahan ini berlaku. Khidmat yang boleh dilakukan terhadap kanak-kanak ialah memperluaskan perkhidmatan perlindungan dan kesihatan kepada mangsa, meningkatkan perkhidmatan kaunseling kepada mangsa. Objektif utama dasar kanak-kanak. Setiap kanak-kanak mempunyai hak hidup dengan diberi jagaan, pemeliharaan, kasih sayang, perkhidmatan kesihatan, sokongan dan bantuan sosial. Setiap kanak-kanak termasuk kanak-kanak kurang upaya mempunyai hak untuk dilindungi daripada sebarang bentuk pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Dan objektif 1. Kelangsungan hidup. Menyediakan keperluan asas seperti identiti, tempat tinggal, makanan, minuman, pakaian, kasih sayang, keselamatan dan persekitaran yang konduktif dan serta mesra kanak-kanak. Objektif 2. Perlindungan. Memberi perlindungan ke atas mangsa, pengadu dan keluarga daripada gangguan atau ancaman pihak-pihak tertentu. Memastikan kanak-kanak diberi hak kepada perundangan dan perkhidmatan sokongan. Objektif 3. Perkembangan. Meningkatkan perkhidmatan pengasuhan dan pendidikan kanak-kanak yang berkualiti, mudah diperolehi dan mampu dibiayai dalam persekitaran yang kondusif bagi merangsang perkembangan optimum kanak-kanak. Menyediakan kemudahan prasaran dan persekitaran mesra kanak-kanak. Memperluaskan program kemudahan khusus bagi perkembangan optimum kanak-kanak kurang upaya dalam semua aspek seperti pengesaran, pemilihan, pendidikan, pengintegrasian semula dalam masyarakat. Objektif pertama, memastikan kanak-kanak diberi akses kepada maklumat yang berkualiti dan bahan bersesuaian daripada berbagai sumber supaya kanak-kanak dapat menyertai aktiviti yang berkaitan dengan hak aktual mereka. Menggalakkan media massa dan pihak swasta untuk menyebarkan maklumat yang bersesuaian dan berkualiti. Menggalakkan kanak-kanak menyuarakan pendapat dan pandangan secara bertanggungjawab dan
beretika sebagai input dalam rangka program mereka. Menerap dan memupuk kesedaran tentang pentingnya tanggungjawab melindungi kanak-kanak kepada semua lapisan masyarakat termasuk mewujudkan perkongsian pintar, smart partnership dengan pihak media dan pertubuhan bukan kerajaan NGO termasuk sektor dan organisasi masyarakat. Yang kedua, memastikan mereka yang berurusan secara langsung dengan kanak-kanak berupaya mengawasi dan seterusnya melaporkan kes-kes pengabaian, penderaan, keganasan dan eksploitasi. Yang ketiga, memastikan kanak-kanak dan anggota masyarakat termasuk pengamal undang-undang, penuntut jurasan undang-undang, pendidik, pekerja sosial, doktor, anggota penguatkuasa seperti pengawal polis dan imigresen, pemandu pengangkutan awam contohnya bas dan teksi dan pegawai kesempatan diberi kefahaman mengenai hak kanak-kanak di bawah Convention mengenai hak kanak-kanak CRC dengan fokus kepada aspek perlindungan. Yang keempat, menggalakkan penyediaan persekitaran yang sihat dan selamat untuk kanak-kanak. Dan yang kelima, menggalakkan setiap organisasi mewujudkan dasar dan peraturan mengenai pelindungan. Objektif mewujudkan sebuah persatuan iaitu pasukan SCAN, pasukan penderaan dan pengabaian kanak-kanak yang disyaki, dan meningkatkan kerjasama antara kerajaan, NGO dan masyarakat dalam penjagaan keselamatan dan kesejahteraan kanak-kanak.